Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hari ini bersama saya Cik Suhaira binti Jais dari Pedi Lawa Kebajang. Bersama saya lagi host Muhammad Arif Fahim dari Pedi Pekan Kuala Penyu dengan program talk show Langit Biru. Cik Suhaira, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini kita akan membincangkan tajuk mengenai infinity perkembangan media digital. Jadi Cik Suhaira merupakan seorang pembantu pengurus di pusat internet ataupun pusat ekonomi digital di Kampung Lawa Kebajang. Jadi Cik Suhaira memang ada pengalaman tentang ICT dan juga media ni kan. So saya nak tanya Cik Suhaira, apa manfaat teknologi ICT ini pada para usahawan, terutamanya golongan usahawan di luar bandar? Terima kasih soalan Cik Fahim. Ya. Okey, Cik Fahim. Okey, pertama sekali kita harus tahulah apa tu maksud teknologi ICT itu sendiri. Okey, seperti yang kita tahu, teknologi ICT itu bermaksud sesuatu perisian ataupun sistem komunikasi ataupun suatu benda, suatu alat yang memudahkan kita untuk menguruskan suatu hal. Jadi teknologi, kita berbalik kepada soalan teknologi ICT, manfaat teknologi ICT terhadap okey, pertama sekali manfaat yang sangat-sangat obviously kita nampak sekarang, dia sangat memudahkan urusan usahawan. Okey, terutamanya dalam bagaimana seorang pelanggan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai produk yang dijual oleh usahawan, dan seterusnya dia membantu mengurangkan ataupun menjimatkan kos. Contohnya, usahawan boleh menggunakan teknologi dengan menggunakan platform website Canva, ya. Canva dengan untuk membuat iklan ataupun kita boleh edit kemaskini iklan ataupun dengan menggunakan kita punya akaun sendiri di dalam website Canva. Seperti yang saya tahu, Pedi juga menyediakan perkhidmatan tunjuk ajar kan kepada para usahawan ni untuk membuat poster. Ya, betul, poster. Kami ada buat kelas-kelas yang berkaitan dengan soft skill, membuat poster iklan perniagaan ataupun menggunakan teknologi ICT untuk membuat PR. PR bermaksud apa? Purchase request. No, PR. Perancangan perniagaan. Okay. Perancangan perniagaan. Kami ada membuat kelas tersebut untuk memudahkan usahawan lah. Seterusnya Cik Suhaira, apa pula kesan perkembangan media masa ini terhadap produk penjualan usahawan? Seperti yang kita tahu, media masa ni dia terbagi banyak platform kan, seperti Facebook, Instagram, dan paling banyak, mungkin paling ramai pengguna TikTok di sini kan. Cik Fahim sendiri yang pengguna TikTok kan, saya sendiri juga pengguna TikTok. Okay? Tapi saya tidaklah post-post yang benda-benda, saya cuma tengok konten-konten yang berkaitan sajalah. Okay, usahawan boleh menggunakan platform ataupun media dengan menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, apa lagi selain itu? Shopee. Semua tu berkaitan dengan media masa yang sangat-sangat membantu usahawan untuk menyebarluaskan lagi iklan produk mereka. Dan seterusnya, seperti yang kita lihat sekarang, banyak usahawan yang menggunakan platform TikTok dengan menjual secara live, dan mereka mendapat banyak keuntungan daripada TikTok live tersebut. Usahawan boleh menggunakan Facebook dengan menggunakan Facebook Ads, iaitu dengan menggunakan boost content. Dan boost content. Fungsi dia, tapi mungkin usahawan akan menggunakan sedikit kos lah untuk menggunakan boost content ni. Dia untuk menyebarluaskan lagi lah, untuk menyebarkan lagi
lebih banyak audience yang boleh nampak lah. Dia lebih kepada brand awareness lah macam tu. Jadi lebih ramai lagi yang lebih tahu produk yang dijual oleh usahawan tersebut lah. Oh, bertujuan untuk menyebarkan punya advertisement. Ya, betul. Okey, Cik Suhaira, biasanya dari pedi ni memang ada buat sedemikian rupa. Kalau di pedi, kami akan mengajar usahawan-usahawan untuk ambil yang lebih percuma lah, yang lebih menjimatkan kos lah. Tapi kalau dorang ada lebihan, kalau dorang mahu menggunakan sedikit kos, maka dorang boleh menggunakan Facebook Ads ataupun Instagram Ads lah untuk menyebarkan lagi lah dorang punya iklan produk untuk lebih ramai lagi audiens yang boleh nampak produk. Seperti mana yang saya tahu, ramai orang kampung yang datang ke PD Kampung Lawa Pekajang ini untuk belajar cara berniaga usahawan dengan lebih baik dengan menggunakan ICT dan kemudahan yang ada di sini. Dan saya juga turut mendengar ramai yang telah berjaya, bukan? Betul. Seperti ada seorang pemuda tu lah, dia dari kampung sebelah. Dia meminta tunjuk ajarlah daripada manager kami dari PD Kampung Lawa Pekajang untuk buat PR, dan kami guide dia sampai dia berjaya lah. Alhamdulillah. Dia businessman, dia seorang usahawan Batak, dan ada juga sebelum ni kami ada guide seorang wanita lah. Dia bisnes Cokoja. Dan alhamdulillah dia juga berjaya menyebarluaskan lagi dia punya bisnes empire lah. Betul. Okey, Cik Suhaira, soalan seterusnya, apa pula peranan ataupun usaha pedi ini yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan taraf usahawan di sini? Okey, seperti pengalaman saya, kami ada membuat kelas untuk online, fizikal. Okey, seterusnya Cik Suhaira, apa pula peranan ataupun usaha pedi yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan taraf usahawan di sini? Pada pengalaman kami sendiri, pedi Kampung Lawa Pekajang, kami ada membuat pelbagai training ataupun kelas yang berbentuk fizikal ataupun online. Contohnya, kami akan membuat kelas yang berkaitan dengan Shopee, WhatsApp Business, dan dia sangat membantulah usahawan yang baru melonjak naik kan. Dan ada dari pengalaman saya, dari pengalaman kami sendiri, ada seorang makcik. Dia bermula daripada dia hanya menjual di tepi jalan, menjual makanan tradisional Sabah, dan dia hanya menjual di tepi jalan, dan kami membantu, kami guide makcik tersebut untuk menjual makanan tradisional itu di dalam Shopee, dan alhamdulillah dia sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan lagi hasil keuntungan jualan beliau lah. Makanan tradisional seperti pelukis atau penjara? Dia macam yang bentuk bulat tu yang diperbuat daripada sagu. Oh, okey, Cik Suhaira, kita tahu yang anak-anak sekarang gemar bermain game kan? Betul. Seperti PUBG dan Mobile Legends. Ya. Tapi adakah ini merupakan satu bentuk pendedahan yang baik ataupun tidak? Okey, pada pandangan saya sendiri, sekarang dunia semua menggunakan gadget untuk mencapai sesuatu maklumat ataupun mencari sesuatu maklumat, berkongsi maklumat, semua menggunakan gadget, semua di hujung jari. Jadi bagi saya, pada observation saya sendiri, semua kebanyakan ibu bapa, dorang meletakkan sesuatu gadget tu untuk penyelamat mereka. Untuk contohnya mereka untuk menenangkan ataupun membuatkan anak mereka diam, untuk memudahkan urusan mereka hanya membagi satu gadget untuk anak mereka supaya diam. Tapi itulah, kita sebagai ibu bapa perlulah mengawal penggunaan suatu gadget terhadap anak-anak itu sendiri. Tapi tidak disangka lagi lah, penggunaan suatu gadget tu dia sangat-sangat membantu juga. Dia seperti ada pro and cons, ya, ada kekurangan, ada kelebihan dalam menggunakan gadget itu sendiri. Contoh, kalau kelebihan itu sendiri dari segi e-sport kan, game. E-sport tu salah satu game juga lah. Dan dia sekarang di universiti sendiri dia ada memasukkan elemen e-sport dalam
university, dan dia sebagai add-ons lah, dan dia sangat membantu para pelajar yang kurang berpengetahuan tinggi lah, macam kurang berkemahiran dalam pendidikan, tapi dia lebih kepada kemahiran kepada e-sport, dan dia sangat membantu lah agar tidak membuatkan mereka masuk ke dalam jurang-jurang yang tidak baik kan. Dan apa contoh e-sport yang sekarang, pemain e-sport? Kalau e-sport yang sekarang kebanyakannya Solos. Solos Kan. Solos, dan mereka semua wakil Malaysia kan. Jadi itu salah satu kebaikan yang kita dapat lah. Jadi dari sini kita dapat tahu lah yang ibu bapa tu lah tunjang utama terhadap anak-anak, yang mana dia mesti mengawal penggunaan gadget terhadap suatu anak-anak. Dan kalau boleh ibu bapa meletakkan parental control terhadap telefon anak-anak tu lah, supaya mereka boleh tengok lah apa aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak. Ini untuk mengawal anak-anak supaya tidak salah termasuk laman web yang bukan kan. Betul. Itulah kita letak parental control. Ada tu website ataupun apps yang boleh kita buatlah sebagai ibu bapa, mesti tahu benda tu. Ya, pengawalan internet terhadap pelajaran kanak-kanak juga amat penting agar tidak berlakunya salah laku ataupun pelanggaran dalam penggunaan internet, kerana terdapat pelbagai isu yang melibatkan remaja pada masa kini terhadap penggunaan gadget seperti scammer ataupun paparan pornografi. Pengawalan internet juga amat penting terhadap penggunaannya kepada kanak-kanak agar ia tidak memudaratkan kanak-kanak serta tidak berlakunya pelanggaran sahsiah dan juga kehancuran akidah kita dari sisi umat Islam. Seterusnya Cik Suhaira, kita tahu yang ramai kanak-kanak di PD, kanak-kanak yang datang ke PD ini kan. Boleh saya tanya apa aktiviti yang biasanya PD ini lakukan kepada kanak-kanak yang datang ke sini, dan juga biasanya apa yang kanak-kanak di sini guna komputer untuk tujuan apa? Adakah mencari maklumat ataupun mereka gunakan untuk bermain game seperti itu? Okey. Pertama sekali saya akan beritahu lah apa syarat-syarat PD ini, penggunaan komputer di PD ini, dan salah satunya tidak boleh main game. Okey, tidak boleh main game. Jangan main game ya. Ya, betul. Jadi kalau selalu budak-budak ataupun kanak-kanak yang datang di PD ini, diorang akan melayari YouTube, ataupun ada juga anak-anak yang mencari maklumat, ataupun kalau contoh kan mereka ni melayari suatu laman web yang berkaitan apa-apa sajalah, tapi kami akan pantau dan kami akan dari situ on the spot kami akan buat satu training ataupun kelas yang berkaitan, contoh kami akan buat kelas e-learning, okay? E-learning yang berkaitan dengan subjek sekolah mereka lah. Kami akan tanya apa subjek yang kau lemah, apa subjek yang macam kurang dapat pemahaman di sekolah, dan kami akan bantu mereka dengan mengajar mereka dari segi e-learning lah. Contoh website e-learning tu Quizzes, Kahoot ataupun Wordwall macam. Jadi dia sangat membantu lah budak-budak, daripada mereka melayari suatu laman web yang tidak bermanfaat. Kami akan bantu mereka dari segi itulah, membantu mereka daripada pembelajaran mereka dengan memberi training ataupun kelas yang berkaitan dengan subjek yang mereka lemah. Amat bagus sekali penggunaan media ataupun ICT di PD ini didedahkan kepada kanak-kanak dari segi pendidikan, dapat meningkatkan dan membantu mereka dari segi pendidikan sekolah. Okey, seterusnya Cik Suhaira, saya nak tanya, adakah pendedahan ICT yang terlampau perlu diberikan kepada generasi muda zaman sekarang? Okey,
perkataan terlampau tu. Okay, kita perlu tengoklah, kita highlight perkataan terlampau. Dan sekarang kita tidak boleh terlampau, tidak boleh terkurang, hanya tengah-tengah saja, medium saja. Okay? Dalam Islam pun kita disuruh untuk bersederhana. Jadi kita generasi sekarang ni kita tidak bolehlah terlampau expose dengan media sosial ataupun main game, semua yang berkaitan dengan teknologi ICT lah. Kita mesti setengah-tengah, medium. Okay? So pengawalan masa perlu ada lah kan? Ya, betul. Kita tidak boleh terlampau satu hari tengok media sosial, scrolling media sosial sampai lupa makan, sampai ibu panggil pun dorang tidak dengar kan. Jadi kita perlu kawal lah, kita perlu bersederhana dalam melanggan ataupun melayari internet semua. So tidak berlaku ni macam obsesi internet. Ya, betul. Ataupun saya panggil sebagai alkoholisme digital, maksudnya ketagih kepada internet lah. Betul. Okay, Cik Suhaira, zaman sekarang ni banyak isu mengenai scammer. Ya. Jadi apakah tindakan yang harus kita lakukan? Okey, tindakan yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ataupun komuniti yang banyak menggunakan gadget ataupun teknologi ICT kan? Ya. Okay. Tindakan kita itulah, kita perlu mengetahui lebih lanjut lah. Kita perlu tahu apa dia punya tips-tips untuk menangani isu masalah scammer kan. Jadi kita perlu tahu apa dia punya teknik-teknik. Dan contoh dia apa? Contoh dia call menggunakan di bawah nama public bank contohnya, ataupun LHDN ataupun GNT kan. Jadi kita perlu tahu dia punya teknik-teknik dia. Dan zaman sekarang scammer juga orang sangat arif dalam penggunaan teknologi kan. Contoh kan, pada pengalaman saya baru-baru ni ada seseorang yang tidak dikenali, dia mengantar satu link dan link tersebut dia ada memaparkan macam berkaitan dengan bantuan yang akan diberi. Contohlah bantuan STR. Ya, betul, bantuan STR. Dan kita perlu klik link tersebut untuk mengetahui lebih lanjut. Tapi itu sebenarnya teknik scammer sebenarnya. Dan once kita tekan tu link, maka data-data kita, maklumat-maklumat kita akan terdedahlah dengan skema tersebut. Dan daripada pengalaman kawan saya sendiri, dia di call oleh bank Islam. Bank Islam yang mana dia cakap, bukan bank Islam, sorry, GNT yang mana dia berkata bahawa ada barang dia yang tidak dituntut, dituntut dan disekat di mana? Di custom. So dia perlu bayar suatu something, beberapa amount, dan perlu bagi beberapa data yang perlu diperlukan dan memerlukan data mengenai bank so macam something macam itulah. Dan dia pun kawan saya pun dia beruruslah dengan scammer tu. Dan sebelum tu dia tidak tahulah tu scammer, dan dia sangat percaya. Dia percaya bulat-bulat dengan scammer tu bahawa barang dia disekat di custom dan perlu bayar sekian-sekian. Dan kepada keesokan harinya dia tengok balance bank dia, dalam tu ada ribu juga dan semua hilang. Oh, hilang terus semua. Dan dia menyesal pun tiada guna, dan dia sangat menyesal lah. Dia sangat tidak, itulah dia menangis, dia meluah lah. Dia memang ada pesan barang lah sebelum ni. Saya tidak pasti itulah, tapi dia sangat percaya barang dia tersekat di custom. Saya pun tidak tahu kenapa. Mungkin ada barang yang dia pesan mungkin sebelum tu. Dan itulah sebagai pengajaran kita lah juga, sebelum contoh kalau ada benda-benda macam tu, ada yang call mengenai barang kita ada tersekat di suatu custom ke, maka kita perlu cek dulu. Pernahkah sebelum kita ada order barang, ataupun kita tengoklah dulu, kita selidik dulu sebelum kita bagi maklumat kita sama seorang stranger macam kan.
Itu dia penonton, jangan sesekali percaya kepada panggilan yang mengatakan barang Anda tersekat di kasta. Ya, itu. Sebab kasta tidak akan sekat barang Anda, melainkan barang Anda itu mempunyai sesuatu yang mencurigakan. Macam dada seperti ya. Lebih dahulu saya juga ada pengalaman dalam menangani skema ini. Sebab saya juga pernah kena telefon daripada LHDN, daripada mahkamah. Ya, betul. Pernah juga. Dan jika dia meminta nombor IC ataupun maklumat dan data bank kan, ya. Jangan sesekali bagi. Once you give, you will lose all of your money. Betul. Itulah kita perlu tahu lah teknik skema tu. Apa kita tanya orang yang berpengalaman, orang yang pernah kena dengan skema. Dan MCMC Keningau mungkin pada tahun hadapan mereka akan membuat satu event yang berkaitan dengan skema dan mereka akan menjemput orang yang terkena jenayah mangsa skema tu. Ya, dia sebenarnya tahun ni tapi dia ditangguhkan kepada tahun hadapan. Jadi itu merupakan salah satu usaha yang bagus daripada MCMC. Dan kepada skema-skema di luar sana, bertaubatlah. Bila lagi anda tak bertaubat, taubatlah. Ya, tapi kebanyakan skema dia Muslim kan? Ada, kalau menurut pengalaman saya pernah kena call lah. Ada suara macam Melayu, ada juga suara Cina pun ada juga. Tapi skema ni dia ikut kebanyakan orang, ya, yang nak ikut bangsa lah. Everyone can be scammer. Ya, betul. One sentif. Kena hati-hati lah. Sebab mereka pun sangat-sangat arif lah juga dengan penggunaan teknologi. Dia seiring dengan peredaran zaman. Okey, Cik Suhaira. Sekarang ni banyak kecelaruan maklumat yang disebarkan di internet seperti berita mengenai isu Palestin dan Israel serta isu LGBT, pendedahan mereka kepada kanak-kanak. Apa pandangan anda terhadap isu ini? Dan terutamanya pada isu LGBT. Kita mungkin fokuskan untuk LGBT lah dulu kan. Bagi saya LGBT ini dia sangat berkaitan rapat dengan soal akidah kita lah sebagai seorang Muslim kan. Ya. Dan kalau kita lihat sendiri pun, walaupun semua agama pun sangat memandang kurang tidak enak lah terhadap LGBT ini sebab dia sangat bercanggah dengan kita punya aturan agama. Ya, betul, sangat bercanggah dengan kita. Contoh kan, perkahwinan perlu lelaki dengan perempuan kan untuk melahirkan sesuatu generasi untuk melahirkan sesuatu generasi kan. Cuba contoh kan, perempuan kahwin dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Macam mana untuk melahirkan, untuk mengembangkan lagi generasi itu? Macam mana? Kalau itu lebih kepada menunjukkan kepupusan manusia kan? Ya. Jumlah populasi manusia akan berkurang jika perkahwinan sejenis berlaku kan? Betul. Okey. Seperti mana kita tahu, perkahwinan sejenis memangnya dilarang dalam banyak agama. Dan juga perkahwinan sejenis ini memang mengancam kepada jumlah populasi manusia dan mampu membuatkan jumlah populasi manusia menurun. Sebab perkahwinan sejenis yang lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan dengan kadar biologi yang sama antara jenis menyebabkan mustahil untuk mereka mempunyai anak. Betul. Dan kita juga tahu dalam agama Islam yang memang dilarang bukan? Agama Islam juga dilarang dan setahu saya dalam agama Kristen Katolik juga perkahwinan sejenis juga turut dilarang. Okay, daripada perspektif Muslim lah sendiri, kalau pada zaman dulu Nabi Lut, seperti yang kita tahu kan, kaum Nabi Lut sendiri dia ada dari dulu sudah LGBT ini berlaku pada zaman Nabi Lut. Dan
kaum Nabi Lut itu sendiri telah diazabkan oleh Allah, yaitu tengok sekejap. Okey, kaum Nabi Lut tu dihujani dengan batuan yang panas. Kalau kita tengok sekarang ada tu tinggalan batu-batu manusia kan. Ya, rangka-rangka kan. Itulah macam kita boleh jadikan dia sebagai pengajaran lah untuk kita bahawa LGBT tu sebenarnya benda yang bercanggah daripada akidah. Dan kalau kita tengok di Malaysia sendiri pun ada juga figura-figura yang menyokong LGBT ni, puak-puak LGBT ni, dan menyatakan bahawa LGBT ni sesuatu dan mereka mahu LGBT itu diberi kepada hak kemanusiaan, hak asasi kemanusiaan, dan itu sangat-sangatlah memberi satu kesan yang tidak baiklah untuk kita sebagai seorang Muslim maupun seorang agama-agama lain juga. Ya, namun terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan juga Persekutuan Islam di Malaysia ini yang menolak pemikiran LGBT ini agar tidak termasuk dalam masyarakat kita. Kita memang sedia tahu yang LGBT ini mampu memberikan kesan buruk kepada suatu negara, sebab berbalik pada zaman sekarang ramai penyokong puak LGBT, terutamanya di negara-negara barat kan, di negara Amerika. Seperti mana kita tahu di negara-negara barat seperti Amerika, mereka di sana memberikan pendedahan yang bebas dalam pemikiran LGBT ini. Terdapatnya puak-puak dan juga kelompok LGBT yang mendedahkan pemikiran ini di dalam filem dan juga di dalam pendidikan dan juga di dalam diri kanak-kanak. Ini membuatkan pemikiran sedemikian berkembang kan, sehingga merebak ke Malaysia. Apa pandangan anda bagi menangani pengaruh LGBT ini dalam masyarakat kita? Kita sebagai masyarakat ataupun komuniti yang ada pegangan agama itu sendiri, tidak kiralah agama Islam, Kristian ataupun Buddha ataupun sebagainya, kita perlu mengutamakan apa sebenarnya LGBT itu sebenarnya dia adakah ia bercanggah ataupun tidak daripada akidah kita kan kalau kita pun sebagai ibu bapa sendiri, kita mestilah mengawal apa yang ditonton ataupun diperlihatkan oleh anak-anak itu sendiri, agar mereka tidak terdedah apa-apa yang berkaitan dengan soal yang bercanggah dengan hal-hal yang tidak baik. Contohnya itulah LGBT, pornografi ataupun benda-benda yang tidak sepatutnya dilihatlah oleh kanak-kanak. Jadi pengawalan media itu perlu ada lah kan? Ya, betul, pengawalan. Dan itulah seperti yang saya kata tadi, ibu bapa itu sebagai tunjang utama untuk anak-anak itu melakukan aktiviti dalam teknologi. Ya, jadi para ibu bapa sekalian, kawallah gadget anak anda agar kanak-kanak tidak terpengaruh dengan budaya LGBT, kerana pengaruh ini sekarang semakin luas, termasuklah di dalam rangkaian media pada masa kini. Itulah daripada pengalaman saya sendiri, ada budak-budak di sekolah kan. Kalau dulu kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki dia sentuh kanak-kanak perempuan, tapi sekarang lelaki sentuh kawan dia lelaki, kawan perempuan sentuh kawan perempuan, dan dia sangat satu yang luar biasa lah. Dan kita juga sebagai ibu bapa, guru ataupun pihak-pihak yang terlibat perlu mengambil tahu benda, dan kita perlu mengutamakanlah, kita perlu titik beratkan benda. Iya, betul Cik Saira. Awareness kita kena tinggi agar kita dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini kepada kanak-kanak. Seterusnya, bercakap mengenai isu Palestin dan Israel. Kita tahu dalam beberapa hari ini isu tentang Palestin memang hangat diperkatakan. Begitu juga dengan berita yang kita dapat, terdapat 300 mangsa
telah pun terkorban apabila Israel telah pun mengebom hospital di Palestin. Namun berlakunya kecelaruan maklumat lah, kecelaruan maklumat. Ada yang mengatakan bahwa Israel itu adalah mangsa keadaan, namun hakikat dan realitinya memang kita sebagai orang Malaysia telah pun lebih berapa tahu yang Palestin merupakan mangsa dalam peperangan ini. Ya, itulah media Barat dia berkata bahwa mereka pusing cerita itu. Oke, ada media yang dikeluarkan daripada Israel itu sendiri, dia cakap pada permulaannya mereka mengebom hospital tersebut sebab ada Hamas yang bersembunyi di hospital tersebut. Tapi selepas pengumuman itu terjadi, orang putar balik cerita itu bahwa Hamas itu sendiri yang bom itu hospital. Maksudnya orang macam membunuh diri sendiri macam. Tapi itu sebenarnya kita tahu di Malaysia, kita tahu kan yang dari dulu memang Israel itu memang selalu orang mahu selalu menindas rakyat Palestin. Menindas rakyat Palestin, yang bom Palestin, orang selalu menindas lah itu. Kita tahu yang Israel memutarbelitkan media massa, namun hakikat realitinya kita tahu yang Palestin merupakan mangsa dalam peperangan ini. Namun pada pandangan Anda, bagaimana untuk kita menepis kecelaruan maklumat dan terhadap isu Palestin dan Israel ini? Oke, kalau kita sebagai yang menyokong tidak sebenarnya kan isu Palestin dan Israel ini dia bukan isu yang berkaitan dengan agama sebenarnya, bukan sebenarnya, tapi dia berkaitan dengan kemanusiaan. Tapi kita sebagai umat Islam kita kena sokong di dalam Palestin sebab kita negara Palestin. Kita perlulah mencari maklumat-maklumat yang disampaikan oleh media-media yang boleh dipercayai, seperti di Malaysia sendiri dari content creator, bukan content creator, dia artis yang bernama Heliza Helmi ataupun The Helmis. Dia menyampaikan berita-berita yang latest mengenai Gaza ataupun platform Instagram, nama Instagram dia Eye of Palestine. Dia juga menyebarkan maklumat-maklumat yang sahih mengenai Gaza, ataupun artis yang bernama Ardel. Dia pun salah satu yang boleh dipercayai lah, media yang boleh dipercayai yang menyebarkan maklumat-maklumat yang sahih mengenai update di Gaza. Dan itulah kita sebagai rakyat Malaysia ataupun kita sebagai seorang Muslim yang ada erti kemanusiaan mengenai isu Palestin ini, kita perlu menapis penyebaran maklumat-maklumat yang palsu. Seperti media Barat itulah, dia memutarbelitkan fakta, memutarbelitkan cerita-cerita yang sebenarnya tidak ada pun, kan? Dan itulah, kita kena pandailah, kita kena cerdik dalam memilih info-info yang disampaikan oleh media sekarang. Ya, seperti mana kita tahu, Malaysia merupakan penyokong nombor 1 kepada Palestin dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Itu merupakan salah satu perkara yang rakyat Malaysia tahu dan aware. Dan juga harapan saya agar Malaysia dapat memberikan bantuan kepada Palestin dari segi ketenteraan, kerana isu ini telah pun semakin melarat dan ramai mangsa yang telah pun terkorban. Seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda klip sokongan orang ramai terhadap Palestin. Roll it.
Tidak Palestin! Hari ini, walaupun kita jauh beribu kilometer dari bumi Palestin. Itu dia yang kita dapat tonton, klip sokongan masyarakat kepada Palestin. Dan juga kepada yang menonton hari ini, terima kasih kerana sudi menonton. Dan juga semoga info-info yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada anda. Dan juga terima kasih dan jumpa di segmen lain yang seterusnya. Saya Muhammad Arif Fahim daripada PD Pekan Kuala Penyu bersama Assistant Manager daripada PD Lawak Kebajang hari ini. Ya, terima kasih.